Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar belajar-belajar sekian? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih lagi diberi oleh Allah SWT kesempatan untuk dapat lagi membincang dalam kitab yang sangat-sangat kita sayangi, iaitu Tafsir Al-Munir, dan membicarakan firman Allah SWT dalam surah Al-Buruj. Alhamdulillah kita pada muka surat 158 sekarang, pada ayat yang ke-12 hingga ayat ke-22. Untuk tidak membuang masa, Ustazah lanjutkan InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا فيه تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang mempunyai arasy yang lagi mulia, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Sudahkah sampai kepadamu berita kaum-kaum penentang, iaitu Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Alhamdulillah, saya dah baca tentang ayatnya, iaitu ayat ke-12 hingga ayat ke-22. Banyak cerita di dalamnya, pengajaran di dalamnya, erti kehidupan kita dibincangkan di dalamnya. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, setelah menerangkan balasan buruk bagi mereka yang menghadapi golongan mukmin dan mukminat, dan ganjaran baik bagi golongan yang beriman dan beramal soleh, serta balasan yang akan diterima bagi setiap pihak, Allah SWT menegaskan sekali lagi tentang janji-janji baik dan buruk sebagai membuktikan kesempurnaan kekuasaannya terhadap perkara-perkara tersebut. Kita dah bincang pada ayat yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya, ayat ke-10 dan ke-11, balasan bagi orang kafir dan ganjaran bagi orang mukmin. Kita dah sebut tentang perkara itu. Kemudian Allah datangkan dengan cerita yang selanjutnya, iaitu balasan terhadap mereka-mereka ini. Kemudian seterusnya Allah menjelaskan bahawa sikap-sikap orang kafir terhadap para nabi pada setiap zaman adalah sama seperti Ashab Al-Ukhdud. Ini jelas dilihat dalam kecenderungan golongan kafir menyakiti orang-orang mukmin. Mereka memang sentiasa menyatakan sikap permusuhan, suka berbalah dan mengkhianati orang-orang mukmin. Tujuan sebenar dari segala keterangan Allah di atas adalah untuk menakut-nakutkan orang-orang kafir tersebut. Jadi apa saja yang kau lakukan kepada mereka, lakukan kepada orang-orang mukmin, mereka akan menerima balasan. Jadi ini sebagai peringatan kepada orang kafir. Seterusnya, dalam masa yang sama untuk meneguhkan keimanan orang-orang mukmin serta menguatkan semangat mereka untuk terus bersabar. Ia juga untuk menegaskan ataupun ia juga untuk menenangkan jiwa mereka yang beriman dengan menegaskan bahawa kaum kafir Quraisy akan menerima pembalasan yang sama seperti yang diterima oleh kaum-kaum terdahulu seperti Fir'aun dan pengikutnya serta kaum Samud. Jadi nampaklah pada mereka, diperlihatkan pada mereka bahawa segala apa yang kita lakukan dalam muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan. Sedikit pun kita akan dipertanggungjawabkan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita dapat sikit pun kita akan nampak kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan, kita akan dibalas seumpama dengannya. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ustaz pergi kepada ulasan iaitu kepada pedoman hidup dan hukum ahkam yang akan terdapat dalam firman Allah Subhanahu Taala ni iaitu dalam ayat ke-12 hingga ayat ke-22. Kita lihat pada muka 163, nanti kita akan pergi kepada ke depan juga jadi begitu kita dapat terangkan. Okey, yang pertama sekali ayat-ayat yang disebutkan itu mempunyai pengajaran yang berikut. Sesungguhnya azab iaitu pembalasan dan siksaan Allah SWT terdapat terhadap golongan yang angkuh lagi zalim amat dahsyat. Ini digambarkan oleh Allah SWT dalam firman yang bermaksud dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaan Allah sangat pedih lagi keras. Dalam surah Hud ayat 11 kita boleh dapat melihatnya. Jadi pada muka surat 159 tafsirnya Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sama bagaimana yang diterangkan dalam firman Allah dalam surah Al-Hud, dalam surah Hud ayat 102, iaitu azab Allah tu sangat-sangat keras terhadap penduduk-penduduk negeri yang zalim. Sama juga dengan ayat yang diceritakan di sini, iaitu sesungguhnya azab Tuhanmu sangat-sangat keras, benar-benar keras, iaitu pada ayat ke-12. Maksudnya sesungguhnya azab dan pembalasan Tuhan terhadap golongan yang angkuh lagi zalim terhadap musuh-musuh yang mendustai, iaitu mereka tu golongan yang angkuh dan zalim serta terhadap musuh-musuh yang mendustai rasul-rasul dan menyalahi suruhannya adalah sangat dahsyat. Mereka itu akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini sendiri, sangat dahsyat. Jadi Allah nak memperlihatkan kepada Nabi dan orang mukmin serta sahabat-sahabat yang berada sekeliling dengan Nabi bahawa ini balasan yang sudah terjadi pada kaum yang sebelumnya. Mudah-mudahan mereka mengambil iktibar supaya tidak melakukan yang sama. Dan ini juga untuk menaikkan semangat orang Islam untuk sentiasa bersabar dan sentiasa berusaha. Kemudian Allah bahkan berganda dahsyatnya jika Allah inginkan sesuatu. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai kekuatan dan perkasa. Jika ingin melakukan sesuatu, Allah itu maha berkuasa untuk melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan lagi penegasannya dalam firman-Nya yang bermaksud sesungguhnya dialah yang memulakan penciptaan makhluk dan dia pula yang menghidupkan kembali. Dalam surah Buruj ayat 13. Begitulah kita nampak pada muka surat 163 yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penciptaan manusia pertama di dunia dan kemudian membangkitkan mereka kembali di hari kebangkitan. Kita dapat lihat pedoman dan daripada ayat tersebut kita dapat melihatnya bagaimana Allah itu berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan dan kemudian menghidupkan semula mereka. Seterusnya pedoman hidup dan hukum hakam yang seterusnya yang ketiga adalah Allah Subhanahu Taala mempunyai sifat-sifat keunggulan yang tidak mungkin terdapat pada sesiapa pun selainnya. Dia maha pengampun, maha melindungi dosa-dosa hamba-Nya yang beriman dan tidak akan mengaibkan mereka dengan dosa-dosa tersebut. Allah maha pengasih lagi maha penyayang terhadap para hamba-Nya yang dikasihi dan memiliki arash yang agung mengatasi segala makhluk. Kuasa Allah mutlak, kemudian kemuliaan dan kelebihannya amat nyata. Kemudian kemampuan Allah tidak terbatas. Allah berkuasa melaksanakan apa saja yang diingininya. Tak ada yang dapat menegahnya dari melakukan kemahuannya. Al-Ghaffar menyebutkan Allah Subhanahu Taala mampu melaksanakan apa yang dia mahu berdasarkan perancangannya. Tiada penghalang yang dapat menghalangnya dan tiada pula yang dapat memaksanya. Dia berhak memasukkan golongan yang beriman dalam syurga dan Allah juga berhak menghumban musuhnya ke dalam neraka dan tiada yang dapat menolong mereka. Begitulah yang kita nampak pada muka surat 160 diterangkan di sini. Allah dalam ayat ni menggambarkan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Taala. Kita boleh nampak sifat pertama dan kedua, iaitu dalam ayat ke-14, dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih.
Ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi manusia yang kadang-kadang tidak menerima salah silap manusia yang lain. Tapi Allah tu sangat-sangat pengasih lagi Maha Pengampun. Sentiasa menerima segala permintaan hamba-hambanya yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka mengaruniakan keampunan terhadap dosa-dosa hambanya yang beriman bila mana mereka mahu bertaubat dan kembali kepadanya. Kemudian di dalam surah Maidah itu kita boleh nampak, dalam surah Maidah ayat 54, dia Allah yang mencintai mereka, ataupun dengan maksud yang dicintai, sebagaimana firman Allah dalam surah Maidah juga, iaitu dialah Allah yang mencintai mereka dan mereka mencintainya. Dalam surah Maidah, Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Mereka yang melakukan kesilapan kemudian bertaubat, itu mereka sebenarnya mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi silap dalam hidup. Allah berikan, Allah yang menciptakan manusia dan memberikan jalan kembali manusia jika sudah melakukan kesilapan. Allah tu Maha mengetahui. Dia tahu manusia ni perlukan jalan untuk kembali. Kemudian dibukakan jalan kembali untuk mereka dengan ada sifat pengampun, mengasihi dan mengampuni. Kemudian sifat ketiga dan keempat, iaitu mempunyai arash lagi maha mulia, maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-15, iaitu Allah Taala Tuhan arash yang agung, yang tinggi di kalangan segala makhluk. Jadi kalau kita punya sesuatu yang banyak, kita tidak memerlukan yang lain lagi yang kebawah, yang tidak mengambil ingin mengambil faedah daripada yang bawah daripada kita. Itu kalau orang yang mempunyai sifat tulen, iaitu sifat dermawan, dia punya, dia tahu ada orang yang tidak punya, tak mengambil faedah daripada orang bawahan. Dia tahu orang tu tak punya, tapi kadang-kadang bila kita tahu orang tu tak punya, kita nak ambil faedah lah, nak ambil kelebihan. Kalau orang pinjam kita sesuatu, orang pinjam kita, kadang-kadang kita nakkan pulangan, nakkan timbal balik, nakkan banyaklah, kita nak penghormatan, hadiah dan sebagainya. Jadi kalau kita punya, tak tahu orang bawahan kita tak punya, tak memerlukan apa-apa daripada yang bawah kita, daripada kita, yang memerlukan miskin. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala, dia maha tinggi, tak memerlukan hamba dia yang lebih hina, yang lebih lemah daripada dia. Dan sifat kelima, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendakinya. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, disebabkan itu dia namakan Tuhan, berkuasa melakukan, tak ada yang boleh menghalangnya ataupun memaksanya. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kudrat yang mutlak untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Apabila dia ingin melakukan sesuatu, tiada yang boleh menghalangnya. Dan apabila dia tidak mahu melakukan sesuatu, tak ada orang yang boleh mempersoalkan kenapa. Jadi apabila ingin menghapuskan golongan zalim lagi degil, dan sebaliknya golongan memberi pengampunan ke atas golongan yang beriman dan percaya, dengan saya dia akan melakukannya tanpa dapat dilemahkan oleh sesiapa, baik di bumi maupun di langit. Bila Allah ingin melaksanakan kemahuannya menciptakan manusia, kan para malaikat merasa muskil. Jadi Allah bilang, aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu tahu. Selanjutnya, yang keempat, muka surat 163, yang keempat, sesungguhnya telah sampai ke pendengaranmu wahai Muhammad berita tentang sekumpulan orang-orang kafir yang mendustakan para nabi mereka. Frasa dan ungkapan ini merupakan satu bentuk penyampaian yang menenangkan hati Nabi SAW. Sekumpulan di sini termasuk Firaun serta pengikutnya, pengikut-pengikutnya, dan juga kaum Samud. Allah menyebutkan tentang kedua-duanya golongan ini kerana cerita tentang mereka masyhur di kalangan di kalangan mereka-mereka, iaitu melalui sumber masyarakat Yahudi di Madinah dan juga sumber-sumber lain. Kaum Samud menetap di negara Arab dan kisah mereka terkenal di kalangan Arab, walaupun mereka daripada kategori kaum terdahulu. Manakala kisah Fir'aun pula masyhur di kalangan ahli kitab dan lain-lainnya, cuma mereka tergolong dari kalangan orang-orang yang dimusnahkan selepas Samud. Dengan penonjolan kisah kedua-duanya, kisah pemusnahan dua golongan tersebut, Allah mahu menegaskan hukuman yang sama dengan apa yang akan diterima oleh sesiapa yang mengikuti jejak langkah mereka.
Sebenarnya telah orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adalah sama dengan golongan yang terdahulu. Jadi ingin disebabkan itu dalam ayat seterusnya untuk menenangkan hati, muka surat 162, untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah datangkan dengan dua kisah ni. Iaitu bagi menenangkan hati Nabi dan juga sahabat-sahabat orang-orang mukmin, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Surah Buruj ayat 20. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menurunkan kepada mereka bala sebagaimana yang telah diturunkan kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi Allah datangkan dengan kisah Fir'aun yang juga masyarakat waktu itu tahu, dan juga Allah datangkan dengan cerita kaum Samud yang juga masyarakat Arab juga mengenal cerita tersebut. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menurunkan bala, muka surat 164, berkuasa menurunkan bala kepada golongan kafir Mekah di dunia, sebagaimana yang telah ditimpa kepada Fir'aun dahulu. Allah Maha mengetahui keadaan mereka dan dialah yang akan memberi balasan kepada golongan penderhaka tersebut di akhirat nanti. Kita tengok pada muka surat 162 ni. Kemudian kita lanjutkan lagi, iaitu yang ke-6, 164, ayat muka surat 164 yang ke-6. Al-Quran bukanlah mentera bacaan tukang sihir, telekan ataupun madah penyair sebagaimana yang didakwa oleh golongan musyrikin. Sebaliknya ia adalah kitab yang paling tinggi dari segi kesempurnaan, kemuliaan, keberkatannya. Tiada siapa yang boleh melakukan yang sama. Satu ayat pun tak boleh, satu surah tak boleh, satu ayat pun tak boleh. Kemudian Al-Quran memperincikan hukum hakam keagamaan dan keduniaan yang diperlukan oleh manusia. Dia dicatat di sisi Allah SWT dekat Lauh Mahfuz. Al-Quran terjaga di bawah perlindungan Allah dari pencemburuan segala baka syaitan. Kita tengok dalam muka surat 162 sebelah bawah, kita lihat di sini seterusnya Allah SWT menyela golongan kafir kerana pendustaan mereka terhadap Al-Quran dengan firman-Nya yang bermaksud bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Allah jaga Al-Quran tersebut. Kemudian di sini disebutkan sesungguhnya Al-Quran yang mereka dustakan ini mempunyai kedudukan yang mulia dari susunan dan gaya bahasanya sehingga mencapai tahap i'jaz, mulia, tinggi bahasa. Ayat suci Al-Quran berada di tahap puncak ketinggian, kemuliaan dan keberkatan. Al-Quran bukanlah syair ataupun mentera ataupun ucapan sihir yang didakwa oleh mereka. Al-Quran adalah kalam Allah yang terpelihara dari perbuatan pengubah suaian. Tak ada orang boleh ubah suai dia. Kemudian dan jauh daripada penyelewengan. Ia adalah Al-Kitab yang termaktub di Lauh Mahfuz sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara. Iaitu kita boleh dapat ayat tu dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77 hingga 78. Setengah golongan mutakallimun berpendapat bahawa Lauh tersebut adalah sesuatu yang terpamir kepada para malaikat nampak dan mereka membacanya. Kemudian pandangan seumpama ini adalah perkara sama'i yang wajib diyakini, yang pernah dibawa oleh Nabi SAW, dia diberitakan kepada kita, yang wajib kita yakini. Manakala Lauh Mahfuz itu memang suatu hakikat yang telah dimaklum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu yang telah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita wajib beriman dengannya sebagaimana yang disampaikan, walaupun kita tidak tahu bagaimana hakikat yang sebenarnya, iaitu Lauh Mahfuz tu macam mana. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, tapi kita wajib untuk meyakininya. Diceritakan oleh dalam Al-Quran dan juga diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas dalam muka surat 164, Ibn Abbas menyebutkan kenyataan pertama yang dicatat
oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Lauh Mahfuz ialah sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, dan Muhammad adalah Rasulku. Barang siapa yang menerima ketetapan qadaku, sabar terhadap ujian-ujianku dan bersyukur di atas nikmat-nikmatku, nescaya aku Allah akan golongkan mereka dalam golongan yang benar, Siddiq, dan akan kubangkitkan mereka bersama golongan Siddiqin. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak tunduk dengan ketetapan qadaku, tidak sabar menghadapi ujian-ujianku dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka carilah Tuhan lain selain aku. Ini Ibn Abbas menerangkan kenyataan pertama yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang itu. Sangat cantik kata-kata, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan kepada kita untuk banyak bersabar atas ujiannya, melaksanakan perintahnya, menerima kadar dan kadarnya, bersyukur ke atas segala pemberiannya. Kemudian kalau kita tidak bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, carilah Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dibincangkan dalam surah Al-Buruj, ayat 12 hingga ayat 22 yang baru saja kita bincangkan. Baik murid boleh nanti revise, tengok muka surat 159 hingga ke akhir 164. InsyaAllah penerangannya banyak, kita boleh raih daripada pembacaan ayat suci Al-Quran ini, penafsirannya, kaitannya, hukum hakam yang terdapat dalamnya. Jadi di sini kita di akhir penerangan ni terdapat melihat bahawa ayat Quran ni salah satu daripada medicine kepada orang Islam, ubat kepada orang Islam dalam menghadapi ujian dalam hidup. Perlu banyak bersabar. Setiap kali orang yang beriman itu Allah uji, kerana Allah ingin melihat tahap keimanan yang ada pada dirinya. Itu adalah lumrah dalam hidup, lumrah dalam hidup juga. Sesuatu untuk kita nak kasihkan mereka betul-betul faham ataupun pas, kita mesti adakan ujian untuk menentukan bahawa tahap kesungguhan dan ketekunan hamba-hamba ataupun manusia. Begitulah dalam hidup. Allah banyak menerangkan kepada kita dalam Al-Quran tu, banyaklah perlu kita rujuk sebagai panduan dalam hidup, untuk menguatkan rohani dan jasmani kita menghadapi kehidupan ini. Saya rasa saya berhenti sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita dapat menyambungkan lagi dalam surah yang selanjutnya, insyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.